Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi peluang untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu, iaitu suatu majlis untuk memperbesar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ayat-ayat Allah. Semoga Allah memberi kefahaman dan istiqamah untuk beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Malam ni sambungan surah Al-Baqarah ayat yang ke-75. Ayat yang ke-75 muka surat berapa? Muka surat 12. Muka surat 11. Muka surat 11 ayat 75 surah Al-Baqarah. Insya-Allah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ليحاجوكم به عند ربكم. أفلا تعقلون. Alhamdulillah. Dalam siri sebelum ini, dalam surah Al-Baqarah, yang sebagaimana kita sedia maklum, di samping perkara-perkara lain, Allah membongkarkan sifat ataupun ciri-ciri orang Yahudi. Ciri-ciri Yahudi bagaimana zalimnya, bagaimana sombongnya, supaya penduduk Madinah menghilangkan keyakinan dan kepercayaan kepada dia dan menjuruskan kepercayaan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah didedahkan dengan bagaimana sifat-sifat mereka. Dua sifat sebelum ini. Sifat golongan Yahudi yang pertama ialah mereka kufur dengan nikmat yang Allah berikan. 9 ataupun 8 nikmat yang Allah berikan cukup banyak nikmat tersebut, tapi mereka tetap degil. Mereka tetap sombong walaupun 9 nikmat yang Allah beri tidak terhingga untuk mereka. Itu yang pertama.
Jenis Yahudi yang kedua ialah mereka, perangai-perangai buruk mereka. Ada 4 ke 3 sifat perangai buruk mereka, iaitu mereka suka berpaling, mereka suka buat membuat porak-poranda. Apa tu? Bukan porak-poranda, propaganda. Ada belakang. Mereka suka membuat propaganda, yakni menimbulkan fitnah. Dia bunuh pak saudara dia. Dia buang kampung lain, dia tuduh orang kampung lain bunuh pak saudara dia, untuk menimbulkan fitnah. Dan juga mereka suka bertanya untuk menggagalkan salah satu kerja yang arahan Allah, mereka bertanya dengan berlebih-lebihan. Itu di antara jenis yang kedua. Maka bila dia tengok dah 2 sifat Yahudi tersebut setakat ini, maka perlu kita tengok atau perhatikan, takut-takut mana-mana satu daripada banyak-banyak sifat tersebut ada pada kita, maka kita perlu tinggalkan sifat-sifat tersebut kerana dikhawatiri kita akan mengikuti sifat-sifat Yahudi. Maka sebagaimana doa kita dalam Al-Fatihah, ghairil maghdu, yakni Allah akan melaknati golongan-golongan orang yang sombong seperti mana golongan Yahudi tersebut. Jadi itu siri sebelum ini. Kesan daripada Allah bongkarkan sombongnya mereka. Allah bongkarkan mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Allah bongkarkan kisah perangai-perangai buruk mereka. Maka Allah buat kesimpulan dalam ayat yang sebelum ini 74 tu, kerasnya hati ini walaupun tengok berbagai-bagai kesombongan, mereka tetap tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk pengajaran kita, kerasnya hati golongan-golongan Yahudi, maka kalau kita pun keras hati, tidak rasa takut, tidak rasa tujuan untuk merapatkan dengan Allah, maka Allah umpamakan hati golongan semacam ini lebih keras daripada batu. Itu siri sebelum itu. Pada malam ini kita baca tadi, setelah Allah menceritakan sifat-sifat golongan Yahudi, malam ini Allah nak ceritakan pula pola Yahudi ini. Bagaimana sifat-sifat keilmuan mereka yang ada dalam masyarakat Yahudi ini. Apa dia yang menyebabkan mereka degil sangat? Apa dia yang menyebabkan mereka sombong sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah nukilkan suasana di bangsa Yahudi tersebut, ada ciri-ciri masyarakat dia. Dari segi keilmuan dia, dari segi bidang agama dia. Ciri yang pertama kita akan baca sekejap lagi ialah apa dia? Mereka akan 3 kumpulan. Yang pertama, alim ulama. Di dalam bangsa Yahudi tersebut ada golongan yang pertama, alim ulama, yakni mereka belajar kitab, mereka memahami kitab-kitab mereka. Pertama. Golongan yang kedua ialah golongan yang belajar sikit-sikit ala kadar. Ketika rajin, dia belajar, rasa free sangat, dia pergi belajar. Bila sibuk dengan dunia, dia tinggalkan. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua inilah yang cenderung kepada dipanggil munafik dalam Yahudi. Dia belajar mana-mana yang dia minat saja. Mana-mana yang dirasa ada keuntungan bagi dia, dia beramal. Mana-mana yang dia merasa rugi bagi dia, dia tinggalkan. Ini dipanggil munafik dalam Yahudi. Ini kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, kategori yang ketiga ini ialah orang yang tak belajar langsung. Degil. Ada kelas macam mana pun, orang ajak macam mana pun, dia masih lagi leka dengan kerja-kerja dunia di rumah dia, ataupun dia belajar perkara-perkara lain dan meninggalkan kitab Al-Quran. Ini golongan yang ketiga, terdiri pada golongan-golongan buta huruf. Buta dalam membaca, buta dalam membaca dan buta dalam membaca kitab lah, dan buta dalam menulis. Buta dalam membaca, buta dalam menulis, maka dipanggil ummiyun. Itu 3 golongan. Dan kita kaji. Pasal kita nak kaji kita ni. Nak kaji adakah sifat-sifat Yahudi, masyarakat Yahudi tersebut ada kaitan dengan kita. Maka tengoklah masyarakat kita pun lebih kurang juga masyarakat kita pun. Ada golongan sikit saja yang mengaji Quran, faham Quran, beramal dengan Al-Quran.
pertengahan golongan belajar ala kadar saja, mana-mana penting dia beramal, mana-mana menyusahkan dia, dia tinggalkan. Golongan kedua, ini pun sikit juga. Dan yang paling banyak dalam masyarakat Yahudi, sama juga mereka kita yang sambil lewa saja. Tak belajar, tak tahu, tak faham Quran, usahakan nak beramal, Quran pun tidak faham. Usahakan nak baca, Quran pun tak boleh. Ini golongan yang ketiga. Dan ini golongan majoriti. Ini yang kita nak kaji malam ini. Nak kaji bagaimana masyarakat Yahudi ada 3 golongan pola penduduk ini, sebagaimanalah masyarakat kita sekarang ni untuk kita mengambil pengajaran dia. Takut-takut kita termasuk golongan yang ketiga tadi. Nak tengok bagaimana. Jadi punca degil tadi kerana ini masyarakat-masyarakat yang wujud di bangsa Yahudi tersebut. Tengok yang pertama. Ayat yang kita baca sekejap tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatatma'una. Apa dia afatatma'una? Tom'u ni tamak. Adakah kamu berharap? Ayat ni ada asbabun nuzul. Bila Nabi berhijrah di Madinah, tak, hasil daripada perintah Tuhan untuk berhijrah, hasil juga daripada perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2 ketika penduduk Madinah pergi buat haji di Mekah. Dia jumpa Nabi, wahai Rasulullah, dia berhijrah Islam lah. Kalau orang Mekah tak nak terima kamu, orang Mekah telah hina kamu, orang Mekah seksa kamu dengan berbagai-bagai siasaan, datanglah ke negara kami, ke Madinah. Kami akan jaga kamu, melebihi kami jaga anak bini dan keluarga kami. Itu perjanjian Aqabah lah. Maka kesan itu Allah perintahkan Nabi pindah, maka Nabi pindah. Maka ini disambut oleh orang Ansar, golongan Aus dan Khazraj di Madinah. Dan penduduk Madinah ini sebahagian besar dia orang Yahudi daripada kaum Bani Qaniqat, Bani apa lagi, Bani Nadir, Bani Quraizah. 3 kaum terbesar di Madinah. Mereka ni hebat, ilmu tinggi, dah rupa parah cantik, kaya, lebih segala-galanya. Dan orang Madinah, penduduk asal Madinah, yakni Aus dan Khazraj, menumpang mereka, bekerja di ladang-ladang kurma mereka, ambil upah dengan mereka, dan malam-malam pergi belajar agama dengan ulama-ulama Yahudi. Ulama Yahudi merupakan guru mereka. Guru mereka, dan mereka percaya setiap ada masalah agama, mereka akan pergi menemui guru-guru Yahudi ini. Maka bila Nabi berpindah di Madinah, nak menyebarkan Islam, maka berlaku sikit itulah kekeliruan. Kerana masih ada lagi dengan Nabi pun dia mari belajar, dengan guru-guru Yahudi pun dia pergi belajar. Maka atas itulah Allah bongkarkan kisah kejahatan-kejahatan Yahudi supaya mereka tinggalkan Yahudi, mereka ikut dengan Nabi. Dan Nabi sangat-sangat berharap. Berharap apa? Berharap agar ulama-ulama Yahudi yang mahir kitab ini masuk Islam. Seronoknya kalau ulama-ulama Yahudi, ahli-ahli kitab Yahudi masuk Islam, kerana bila dia masuk Islam, agama mereka percaya dengan Allah, percaya dengan hari kiamat. Banyak rukun iman yang sama, bolehlah dia mengembangkan ajaran Islam dengan lebih lancar lagi. Terutamanya untuk menyebarkan Islam ke negara Rom, negara Parsi. Ini cita-cita Nabi. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Amat seronok kalau ramai-ramai orang Yahudi masuk Islam. Seronok sangat. Tak? Apa ibrah kita? Ibrah untuk kita lah. Macam kita lah. Mengamalkan, mempelajari sunnah. Seronok kalau ada orang-orang lain yang nak masuk, nak belajar Quran, nak belajar hadis. Kita rasa satu keseronokan. Pertama. Yang kedua, bila dia belajar perkara-perkara ini, pahala untuk kita akan naik, akan masuk bila mereka beramal dengan sunnah ini. Sama juga dengan Nabi dulu pun. Tapi, bila mereka berharap sangat, sahabat berharap, Nabi berharap, maka Allah menegur mereka. Allah kata, wahai Muhammad, jangan berharap sangat. Ini cerita, jangan berharap sangat dengan golongan Yahudi, kerana ceritalah Allah nak bongkarkan mereka. Afatatma'una. Apa dia? Maknanya, wahai Muhammad, jangan berharapkan sangat. Afatatma'un. Ni orang Melayu panggil, Kelantan panggil, apa dia? Temo'o. Tahu temo'o? Temo'o ni tomak lah, tomak. Paling teruk tamak, dipanggil temo'o. Oi, kamu temo'o makan roti canai 5 biji nak makan? Kari ayam 10 ketul nak makan, temo'o. Nak berlebihan. Itu tamak lah. Maka rojak kurang sikit. Maka adakah kamu tamak sangat nak pergi, nak supaya apa? Afatatma'una an yu'minu lakum, supaya orang-orang Yahudi akan beriman.
sebagaimana yang kamu ajak mereka. Allah bagi kepada Muhammad, wahai Muhammad, janganlah kamu berharap sangat supaya orang-orang Yahudi ikut agama sebagaimana yang kamu seru mereka. Lebih kurang itulah. Kenapa? Allah berceritalah sebab-sebab dia. Sebab-sebab dia apa? Wa qad kana fariqum minhum. Sesungguhnya sesungguhnya di kalangan ulama-ulama Yahudi, di kalangan ahli kitab Yahudi yang memahami kitab mereka ini, golongan yang bijak pandai, Yahudi, mahir kitab, yang baca kitab, faham kitab, minhum, di kalangan mereka, yasma'una kalam Allah. Mereka membaca kitab Taurat dengan lancar. Mereka faham kitab Taurat dengan lancar. Mereka mendengar kata-kata Allah, yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar kalam Allah daripada kitab Taurat. Bila mereka dengar, apa jadi? Thumma, tengok ni, pasal mereka suka sangat dengan keseronokan dunia, maka thumma, kemudian yuharrifu, maknanya tahrif, mereka mengubah suai. Mereka mengubah suai kitab-kitab Taurat mereka. Ini masalahnya. Ulama-ulama Yahudi, Allah cerita, kenapa dia tak akan mengikut kamu, wahai Muhammad? Kerana alim ulama mereka ni, bila dia baca kitab, faham kitab, mereka sering ubah suai kitab mereka. Kenapa? Pasal mereka terkesan dengan dunia, terkesan dengan manusia. Mereka mesra manusia. Mereka bukan mesra Allah. Hubungan mereka dengan Allah jauh. Sebab tu mereka hubungan manusia lagi rapat. Bila Allah harap, mereka sanggup tinggal. Tapi bila manusia kata, dia terkesan dengan manusia. Ini ciri-ciri dia. Maka kalau ibrah untuk kita apa dia? Kalau kita pun sama dengan ni, belajar Quran, belajar sunnah, tapi terkesan dengan masyarakat, takut dengan masyarakat yang menuduh berbagai-bagai, maka kita akan termasuk golongan orang yang terkesan dengan manusia, tak takut dengan Allah. Tidak ada mesra Allah, kita mesra manusia, mesra makhluk. Kita masuk golongan ulama-ulama Yahudi yang tahrif kitab-kitab Taurat mereka. Lepas tu mereka degil, mereka tak nak belajar pasal mereka buat perkara-perkara ini. Adalah di kalangan dalam kitab-kitab tafsir contoh bagaimana mereka ubah suai. Contoh mereka ubah suai sampai rupa para nabi pun mereka ubah suai. Dalam kitab Taurat ada mengatakan rupa nabi sekian-sekian. Rambut nabi ikal. Nabi sifat dia yang kedua, nabi tidak tinggi, tidak rendah, sederhana. Dalam kitab Taurat ada. Apa jadi? Ulama-ulama Yahudi ini, dia pergi tipu benda tu. Dia pergi sembunyikan, dia ubah matan. Ataupun ubah tafsir dia, dia kata rambut Nabi lurus. Badan Nabi amat tinggi. Tinggi lebih pada biasa. Jadi bila orang tengok ciri-ciri Nabi yang ada di Madinah, tak samalah. Kita Taurat kata rambut lurus, badan lebih tinggi. Sedangkan kitab Taurat yang sebenar, rambut ekal. Rambut berpetak-petak kan. Macam Eddie kita dengan petak rambut dia. Cantik rambut dia. Paling cantik Nabi, rambut berketak-ketak. Yang kedua, badan dia tak tinggi, tak rendah. Tiba-tiba dia pergi ubah kitab dia terlebih tinggi. Maka tak sama dengan Nabi yang wujud di mana ketika itu, menyebabkan orang tak percaya dengan ini. Itu bab rupa para Nabi. Begitu juga bab hukum hakam. Pasal mereka terkesan dengan manusia. Apa dia hukum hakam dia? Hukum hakam dia contoh, kalau hukum orang yang dah kahwin berzina. Orang yang dah kahwin melakukan zina, kitab Taurat mengatakan direjam sampai mati. Ini dalam kitab Taurat. Tetapi memandangkan pembesar-pembesar Yahudi suka dengan zina. Dia suka dengan perbuatan-perbuatan ini, maka ulama-ulama dia diarahkan oleh pembesar-pembesar ni, boleh tak ubah sikit kitab Taurat tu? Agak-agaklah sikit. Terkena pada kami ini, maka dibuat undang-undang lain. Dia ubah. Ubah macam mana? Dia kata orang-orang yang berzina, dah kahwin berzina, memadai dengan dihitamkan mukanya dan diarak ke
kota dia orang. Dia masuk bandar supaya orang tengok. Dah muka dia cat hitam, orang dah tak kenal dia pembesar. Tengok cara. Dia nak memenuhi kehendak pembesar Yahudi pasal walaupun bercanggah dengan arahan Allah, demi untuk dunia, demi untuk duit, demi untuk masyarakat, demi untuk populariti, dia mengubah keadaan ini. Ini maka summa yuharrifuna. Begitu juga dengan hukum-hukum yang lain. Allah turunkan undang-undang yang berat bagi mereka. Mereka ubah. Dia kata, berat pun, kalau benar-benar berat ini, kalau tak mampu buat, kurangkan, tinggalkan itu. Allah Maha Pengampun. Dia reka perkara itu. Benar-benar tidak apa salahnya dia reka perkara-perkara tadi dengan membuat penambahan-penambahan dalam matan kitab Taurat. Bukan setakat matan. Tafsir pun dia tambah juga dengan tambah perkataan yakni sekian. Walaupun Allah turunkan ada kemaafan untuk melakukan juga. Contoh bab riba sebagai contoh kan. Sebab tu mereka suka dengan perkara-perkara menyentuh mengenai riba ini. Itu di antara yuharrifuna, mereka tahrif benda tadi min ba'di ma aqaluhu. Setelah mereka baca kitab, mereka faham kitab tersebut. Bukan mereka tak tahu. Mereka dah faham dah arahan Allah sekian-sekian, tapi untuk kepentingan dunia, kepentingan manusia, kepentingan populariti dan duit-duit ini, maka mereka buat juga perkara-perkara tadi untuk jaga kepentingan dunia mereka. Wahum ya'lamun, dan mereka amat-amat mengetahui perkara tadi menyalahi undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ini ciri-ciri yang pertama, orang Yahudi alim ulama dia suka menambah matan ataupun suka menambah tafsir dalam ayat-ayat dalam kitab Taurat dia. Jadi kalau ulama kita pun ibrah dia buat perkara yang sama. Tidak menafsirkan Al-Quran berdasarkan tafsir ahli-ahli tafsir muktabar ataupun berdasarkan hadis-hadis yang palsu ataupun hadis-hadis yang dhaif untuk menafsirkan Al-Quran pasal untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan amalan-amalan tok nenek mereka. Maka dia termasuk dalam kategori orang yang mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka tak mesra Allah. Dah tahu dah. Dalil bukti tak ada, mereka buat juga perkara-perkara yang menyalahi sunnah dan menyalahi perkara-perkara tauhid ini. Itu punca dia. Maka atas dasar kedegilan mereka buat perkara-perkara ini, Allah telah keraskan hati mereka seumpama batu. Jadi wahai Muhammad, wahai sahabat-sahabat Muhammad semua, tak payahlah kamu berharap mereka akan mengikut ajaran seperti yang mana kamu dan sahabat-sahabat amalkan sekarang ini. Nampak tak? Kita macam tu kita sekarang pun. Kalau seorang itu sering berpegang dengan hadis-hadis yang palsu, sering berpesan pada tafsir Quran yang karut-marut, maka hati dia keras. Tak mungkin dia masuk bersama-sama untuk mengikuti amalan sunnah seperti mana yang dituntutkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Pertama. Itu ciri yang pertama, pola penduduk yang pertama alim ulama dia. Ini kecil saja bilangan teramai. Yang kedua, apa dia ciri yang kedua? Nah, ciri yang kedua ini pun kita amal juga. Ini dipanggil wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, yakni sahabat-sahabat Nabi, orang yang betul-betul beramalkan sebagaimana Nabi arahkan, qalu amanna, kami pun beriman juga. Ini dipanggil orang-orang yang belajar Quran ini separuh-separuh. Orang daripada Madinah yang golongan munafik Yahudi. Dia golongan-golongan ini dia hubungannya rapat dengan orang Madinah. Pasal apa? Pasal mereka dah lama dah. Kadang-kadang adik ipar dia, kadang-kadang dia kahwin, kadang-kadang jiran dia. Maknanya di kalangan orang Yahudi ini di Madinah dan orang Aus dan Khazraj Madinah ini amat-amat rapat hubungan dia. Mereka tak detail Quran sebagaimana penduduk Arab. Penduduk Arab dah 10 tahun dah belajar Al-Quran di Mekah. Datang di Madinah, dia punya akidah dia. Pasal di sana semua ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Ayat-ayat, contoh, ayat yang bermula dengan Hamim, Az-Zumar, Hamim. Mereka faham tentang kesyirikan. Mereka main. Jadi mereka tidak
terkesan dengan perkara-perkara keduniaan. Pasal perkara-perkara hari akhirat dah jelas masa di Mekah lagi. Jadi akidah mereka amat jitu. Tetapi yang menjadi masalah ialah penduduk Madinah yang baru menerima Islam, yang baru terima Al-Quran, tak mahir lagi dengan Al-Quran, mereka terkeliru, maka hati mereka amat lemah. Jadi munafik di sini ialah orang yang keimanannya lemah. Bila perkara-perkara ada untung, dia ambil. Bila perkara-perkara yang rugi, mereka tak buat. Ini ciri-ciri yang kedua tadi, yang ni munafik. Munafik di Madinah, Yahudi ini. Jadi golongan-golongan tadi, bila dia pergi dengan sahabat, kami pun beriman juga, wahai sahabat. Kami pun ikut ajaran seperti mana Muhammad juga, sedangkan hati tak kuat. Hati tak kuat. Pasal Quran bagi dia masih lagi bukan penuh. Dia hanya ala kadar saja. Ala kadar, hanya baca macam itu saja, tidak betul-betul mendalami kitab Al-Quran. Jadi bila dia pergi jumpa dengan orang beriman tadi, orang beriman tanyalah dia, bagaimana dalam kitab-kitab Taurat kamu tentang kami ini? Dia cerita betul lah. Pasal dia tahu dah, dia cerita betul lah dalam kitab kami. Dalam kitab kami pun ada ceritakan Muhammad ini rambut dia, contoh, rambut dia kerintik, rambut dia ekal, badan dia tidak tinggi, tidak rendah, kulit dia sekian-sekian. Sini Nabi. Begitu juga dengan hukum hakam. Kalau berzina, hukum dia kejam sampai mati, dapat. Dalam orang beriman, dia cerita benar. Tapi, tengok ni. Bila dia pergi pada kumpulan dia balik, Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna, bila mereka duduk bersama dengan sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang beriman tulen, maka mereka mengatakan kami pun seperti kamu juga, beramal seperti kamu juga. Tetapi wa iza khala ba'duhum ila ba'din, wa iza, dan apabila khala, mereka bersendirian pergi tanpa bawa orang-orang Islam ni. Mereka pergi sendiri, sama-sama orang dia orang, ya. Wa iza khala ba'duhum ila ba'din, pergi dengan kawan-kawan mereka daripada orang Yahudi, yakni tokoh-tokoh kemuka Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Dia pergi jumpa golongan tadi, apa kata? Maka marahlah pasal ulama-ulama Yahudi dah dengar cerita dah. Dia cerita betul kepada orang Islam tadi. Maka ustaz-ustaz Yahudi ni marah. Dah. Dia kata apa? Qalu, ulama-ulama Yahudi, ahli kitab Yahudi ini, yang mahir kitab ini, marah dengan yang munafik tadi. Dimarah apa? Qalu atuhaddithunahum, kenapa kamu ceritakan semua sekali hak kitab kita kepada orang Islam? Tanya tu. Kenapa kamu atuhaddithunahum, kenapa kamu ceritakan semua sekali perihal kitab-kitab kita kepada orang Islam? Kalau kamu cerita macam ini, maka bima fatahallahu alaikum, maka kemenangan yang Allah telah bagikan kepada kamu, maka liyuhajjukum, maka menjadi hujah bagi orang-orang Islam untuk melawan kamu. Hujah. Bila kamu cerita benar dengan dia, nanti dia kata, kan dah sama dah Nabi Muhammad itu dengan kitab Taurat, kenapa kita tak masuk lagi? Menjadi hujah untuk orang Islam, menjatuhkan hujah orang Yahudi balik. Tamalah. Yang kedua, menjadi hujah di hari akhirat nanti. Qalu bima Allah alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, menjadi hujah di depan Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka telah menipu sebenarnya. Menipu. Dia suruh ulama-ulama Yahudi yang suka reka kitab-kitab, suka tambah-tambah amalan tadi, maka dia suruh anak buah dia cakap bohong kepada orang Islam supaya mereka boleh berhujah untuk memenangkan bangsa mereka hebat, mereka alim, mereka ilmu tinggi. Kalahlah berhujah orang Islam. Itu dia nak. Maka afala taqilun, adakah kamu mengerti, wahai ulama? Adakah kamu tahu, kamu seorang ulama Yahudi, kamu mahir kitab Taurat, adakah kamu mengerti tentang sifat Allah? Adakah kamu dah tahu dah Allah tahu benda gaib, tahu rahsia? Kenapa kamu nak merahsia lagi kepada orang Islam perkara-perkara macam ini? Allah memperkenalkan diri dia lah kepada orang Yahudi ini, ulama-ulama Yahudi. Jangan kamu temberang, jangan kamu bercakap bohong lah wahai ulama Yahudi, kerana
Kerana ni dia berkata, kerana aku tahu benda gaib. Allah pun memperkenalkan diri dah, segala rahsia berbisik ke dalam selimut ke, Allah Maha mengetahui. Kamu pun tahu juga, tapi kamu degil saja, wahai ulama Yahudi. Jadi awal tu dia kata apa? Awal tu maksudnya, wahai, kenapa kamu sanggup kata demikian wahai ulama? La ya'lamun, apakah mereka ada kamu tidak mengetahui annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak mengetahui ma yusirruna, apa-apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa-apa yang mereka nyatakan. Maka Allah mencerita kisah dia lah. Kamu sembunyi ke, kamu rahsia ke, kamu berbisik ke, wahai ulama Yahudi, kamu dah tahu dah pun, tapi kerana kamu degil, kamu sombong, kamu tetap juga nak suruh orang-orang Yahudi menipu orang-orang Islam, tidak bercakap benar mengenai isi kitab Taurat tadi. Itu maka jelas Allah mengenalkan diri dia tahu perkara gaib, dia tahu perkara rahsia, tersembunyi ke, jelas ke, Allah Maha mengetahui. Kenapa ayat ini? Ayat ini untuk menghina ulama-ulama Yahudi yang secara sengaja, walaupun mereka tahu Allah tahu perkara-perkara rahsia, mereka masih lagi nak menipu juga dengan meminta orang di bawah dia menipu orang-orang yang mukmin tulen. Dua sifat dah. Dua ciri. Yang pertama, ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz dia suka menipu, suka reka ayat. Yang kedua tadi, apa dia? Baru sekejap tadi. Apa dia yang kedua ni? Saya lari sikit lah. Mereka munafik Yahudi. Munafik Yahudi. Pasal terbayang lemang tu. bau kari. Dua sifat. Ni kecil. Ahli ulama dia. Yang kedua munafik. Yang tadi mahir kitab Taurat. Yang kedua ala kadar kitab Taurat. Ini yang ketiga ni. Golongan yang ketiga, golongan ramai. Ini golongan majoriti dalam masyarakat Yahudi dahulu. Dan majoriti dalam masyarakat kita sekarang ini. Orang yang Quran sekadar, sama ada tak baca langsung, ataupun sekadar baca, tidak memahami apa isi kandungan Al-Quran tersebut. Jadi, Allah nak hurai, nak cerita bab golongan yang ketiga ini. Mana? Ayat berapa dah? Ayat 78. Golongan yang ketiga apa dah? Golongan buta huruf. Wa minhum, dan di kalangan mereka. Wa minhum, dan di kalangan siapa? Di kalangan orang-orang Yahudi di Madinah. Wa minhum, dan di kalangan orang-orang Yahudi ini, ummiyuna, orang-orang ummi, buta huruf. Buta huruf. Yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Buta huruf. Buta huruf ni nak ceritanya, bukan orang Yahudi saja. Orang Arab pun buta huruf. Nabi pun sama. Yang mengikut Islam peringkat mula-mula, buta huruf. Tapi buta huruf Arab berbeza dengan buta huruf Yahudi. Buta huruf Arab, selepas tahun ke-8 Hijrah, semua mereka masuk Islam 100%. Pasal apa? Pasal mereka mencari kebenaran. Buta huruf pun, bila Nabi baca, perdengarkan ayat Al-Quran, mereka dengar Al-Quran, mereka faham Al-Quran, mereka terus pegang segala kata-kata Nabi tadi. Tengok. Orang yang buta huruf, Allah redha masuk syurga, pasal dia betul-betul dengar apa Nabi cakap dalam Al-Quran. Dia mencari kebenaran. Orang buta huruf, walaupun dia tak tahu membaca, tak tahu menulis, kalau dia mencari kebenaran, Allah akan mempermudahkan. Dengan syarat, hanya dengar saja orang baca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, insya-Allah Allah akan mempermudahkan jalan dia untuk memahami semua sekala arahan-arahan Allah. Pasal dia tak sombong. Peringkat permulaan dia sombong. Tapi bila Allah dah bunuh lebih kurang pemuka-pemuka 70 orang tu, maka yang tinggal walaupun degil, walaupun sombong, bila berulang kali dibacakan Al-Quran, mereka lembut hatinya, maka tahun ke-8 Hijrah semua mereka memeluk Islam. Dan hasil Islam mereka, hasil pegangan Al-Quran mereka, mereka sanggup menggadaikan apa-apa saja, nyawa mereka, tenaga mereka, segala-gala untuk Islam. Mereka sanggup menggadaikan nyawa mereka demi untuk Rasulullah, untuk Allah, mereka sanggup. Itu hebatnya. Hebatnya orang yang betul-betul agama
yakni Al-Quran masuk dalam jiwa mereka. Jadi golongan buta huruf Yahudi ini, apa dia? Mereka dah lah buta huruf. Sombong pula, tak nak belajar pula. Satu grup. Satu grup lagi buta huruf, belajar, tapi tak nak beramal pula pasal dia sombong. Dua perkara sama. Buta huruf tak nak belajar, buta huruf tak nak beramal tadi, sama saja. Maka golongan ini sebahagian besar orang Yahudi. Jadi bagaimana amalan mereka? Pasal mereka sombong, pasal mereka jahil, bagaimana amalan mereka? Amalan mereka sekadar ikut apa guru dia kata. Kita panggil taklid buta. Guru dia kata buat amalan sekian. Dia tak tanya, dia buat amalan sekian. Guru kata buat amalan sekian, dia buat amalan sekian. Langsung dia tanya, mana dalil bukti amalan-amalan kita ni guru? Tak pernah tanya. Pasal dia hanya taklid buta dengan guru dia. Pasal apa? Pasal dia jahil dan dia sombong tadi. Tidak ada masa dia nak baca hadis, nak baca Quran, nak tanya orang, tak ada. Dia ikut saja. Dia, kalau kata Maulana Hadi kata, sebagaimana gerabak yang tak ada enjin. Dia sangkut gerabak tadi kat enjin tadi tak betul. Jatuh ke mana-mana saja, ikut saja enjin tu. Bila enjin tak ada, gerabak dia tak ke mana pun. Dia senyap kat situ je. Tak boleh. Kita kena usaha belajar sebagaimana kita belajar ini. Jangan seumpama gerabak yang disangkut kat enjin tadi. Kalau enjin tak ada pun, kita punya ini boleh berjalan juga. Gerabak kita gerabak ada enjin juga. Mana gerabak kita? Gerabak berenjin setara dengan gerabak guru tadi. Kalau guru pergi kanan, kita pergi kanan, sama. Kalau guru kiri, kita kata, salah tu. Pasal kita mahir tadi. Itulah bertalik. Dalil inah Islam sebenarnya. Jadi orang Yahudi tadi, pasal dia hanya menyangkutkan kepada guru dia, dan guru dia pula tadi perangai buruk. Suka reka ayat kitab-kitab Taurat. Suka buat, orang sekarang ni, suka buat hadis-hadis palsu. Suka tafsir palsu, bukan ulama tafsir muktabar. Maka, apa-apa guru kata, anda mungkin ikut. Itu dah menjadi ayat ini. Itulah amalan-amalan orang buta huruf Yahudi. Dia mengikut saja perkara-perkara tadi. Maka jangan kita jadi seperti mana orang buta huruf Yahudi yang menyangkut saja amalan-amalan mereka kepada guru-guru mereka, tak pernah tanya mana satu amalan sahih. Kalau tanya kenapa buat ini, pasal dia rekalah. Dia buat dengan berbagai jawapan, berbagai jawapan kerana mimpi lah. Guru dia katalah, tanya guru pada mana, guru dapat sekian-sekian, tapi tidak ada dalil yang tepat. Itu maksudnya. Maka mereka ini buta huruf tadi. Sambung lagi. Kita berhenti, jangan takut. Kita berhenti, insya' kita berhenti. Pada tuan muda kita balik kampung malam ni kan. Kesian tuan muda juga. Wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka yang majoriti dalam kitab tafsir, majoriti ummiyuna, mereka buta huruf. Bagaimana buta huruf? La ya'lamunal kitaba. Tak tahu kitab. Kalau baca pun tak faham. Allah kata sekian-sekian amalan, dia pergi buat, dia pergi tinggalkan. Allah suruh larang, dia pergi buat. Mana-mana yang hadis palsu pun, dia pergi buat juga. Pasal dia tak tahu, dia tak belajar. Maksudnya, la ya'lamunal kitaba. Dia tak tahu apa yang kitab kata. Hanya baca sajalah. Ini masalah kita ni. Kalau sekadar baca saja, jadi macam ini. Jadi macam seolah-olah buta huruf, ada akal, ada mata, ada telinga, tapi digunakan untuk perkara-perkara lain. Ya'lamunal kitaba. Illa, kecuali, melainkan, bahkan amaniyah. Satu ayat ni, amaniyah ini dalam bahasa mudahnya angan-angan. Maknanya segala amalan dia, segala etikad dia berdasarkan agak. Tidak ada sebarang dalil, pasal dia tak belajar. Dia tak ada usaha nak tanya guru yang benar. Kalau tanya guru pun, setakat tanya aja. Guru kata buat ni, dia buat aja. Dia tidak nak tanya guru daripada mana bukti
amal sekian-sekian. Maka dalam bentuk ini dipanggil illa amaniya. Illa amani. Maknanya khayalan yakni reka tentang fadilah dan cara-cara amalan berdasarkan mereka berprasangka. Mereka rasa buat amal ni, besar pahala ni. Buat hari yang pertama, ketiga, tujuh besar. Tapi tak ada dalil. Dia buat juga. Hari pertama, pecah perut. Mayat orang mati kan. Dia pergi buat. Hari ketiga, ketujuh semua tu. Dia tak ada dalil palsu. Itulah amani. Maknanya khayalan. Daripada guru dia kata. Guru dia ambil daripada mana? Apa salah benda baik? Itu alasan dia. Itulah khayalan. Maka itulah Al-Quran kata, orang Yahudi dulu pun, illa amaniyah. Maknanya bagi mereka hanya angan-angan yang merasa benda baik, fadilat palsu yang mereka tadi, dalam khayalan mereka tidak ada sebarang dalil bukti dalam kitab Yahudi pun. Itu. Ataupun kalau ada pun, daripada tulisan guru-guru mereka yang cenderung untuk mengubah tafsir atau matan kitab-kitab Taurat berdasarkan kehendak masyarakat. Pasal mereka terkesan dengan masyarakat. Kalau masyarakat kata, tak boleh kita buat sekarang memecahkan belah masyarakat. Mereka pun ubah kaedah dia. Tak boleh buat sekian-sekian kerana menyusahkan masyarakat. Mereka ubah perkara itu. Itu khayalan. Maka mereka buat juga amalan tersebut berdasarkan khayalan, tidak apa benda baik sebagai seumpamanya. Maka illa amaniyah. Maka itulah merupakan melainkan angan-angan saja. Lepas tu wa inhum illa yadhunnu, dan tidaklah mereka itu, setiap amalan mereka itu adalah menduga sahaja benda baik, hanya dugaan semata-mata. Mereka rasa, dan setiap orang buat perkara-perkara ibrah untuk kita, setiap kita nak buat perkara-perkara khayalan, perkara-perkara yang tak ada dalil ini, dia niat dia, harapan dia nak dapat pahala, nak pergi syurga. Tidak ada seorang pun yang membuat bid'ah nak pergi ke neraka. Niat dia buat bid'ah, niat dia buat perkara-perkara khurafat, jalan untuk pergi ke syurga. Pada pandangan dia, pada khayalan dia. Kenapa khayalan? Pasal dia tak pernah tanya pun mana dalil bukti amalan-amalan sekian-sekian dibolehkan. Kalau tidak pun dia jawab, ini perkara khilaf. Dia kata, khilaf daripada mana? Nampak tak? Tadi kita baca tadi, orang Yahudi suka buat khilaf ni. Dia kata kalau Allah kata ni, ada boleh buat perkara lain, itu khilaf lah. Maknanya khilaf kita ialah khilaf oleh mazhab sepatutnya. Tiba-tiba khilaf kita reka sendiri. Benda yang menyusah kita nak buat juga perkara tu. Benda khilaf, benda baik, apa salahnya? Ini ungkapan-ungkapan amani. Perkara-perkara yang Allah kata, itulah sifat-sifat orang buta huruf Yahudi. Dia yakin dengan amalan-amalan ini. Pasal apa? Pasal dia tak mati lagi. Lepas mati baru tahu, baru Allah bongkarkan balik kisah-kisah ini. Bila mati saja, Allah akan cerita balik sebiji-sebiji apa yang mereka diceritakan, apa yang mereka buat ini di hadapan Allah. Silap asih pada bisikan-bisikan syaitan. Khayalan inilah bisikan syaitan ni. Bisikan-bisikan syaitan qarin yang duduk bersama-sama mereka, pasal mereka malah mengaji Quran, malah mengaji tadabbur, malah mengaji ambil pengajaran. Allah bagi syaitan duduk dengan dia. Jadi punca dia ila amani. Maka syaitan akan membisikkan dia supaya buat perkara-perkara buruk, ataupun buat perkara-perkara buruk nampak baik. Inilah perkara-perkara khayalan yang bermain hasil daripada bisikan-bisikan syaitan, dan ilham-ilham daripada malaikat tak ada. Malaikat duduk jauh sangat dengan kita. Pasal apa? Pasal kita jauh dengan kitab Allah. Malaikat akan datang rapat dengan kita. Bila kita rapat dengan kitab Allah, malaikat akan datang, syaitan akan lari. Jadi itulah, maka ila amani mana? Daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa inhum illa yadhunnu, mereka kehidupan mereka lah menduga amalan-amalan mereka hanya dugaan mereka sebetul dah ni, okey dah, tak ada masalah apa dah. Biar ayat terakhir untuk malam ni lah. Ayat terakhir fawailul lilladzi, maka celakalah. Tengok ni, Allah anak. Fawailu ni celaka, dua tafsir ni. Fawailu, celakalah mereka yang buat perkara-perkara tadi. Ataupun yang kedua, neraka welah mereka yang buat perkara-perkara. Dua. Fawailu ni, satu neraka wel, satu celaka.
Allah laknat. Marahnya dengan sikap manusia yang degil ni. Marahnya ketika itu dah. Maka fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, bi aidihim, dengan tangan-tangan mereka. Celakalah mereka yang reka-reka kitab amalan tak sahih pun mereka mengatakan sahih, amalan hadis palsu pun mereka mengatakan sahih, tafsir palsu pun mereka kata sahih. Celakalah orang-orang menulis kitab ke, mengajar ke, celaka macam ni. Lepas tu summa yaqulu hadza min indillah. Bukan setakat saja kemudian mereka mengatakan ini daripada Allah, amalan ini daripada Nabi, amalan ini daripada Allah, sedangkan palsu, sedangkan hadis palsu. Amalan tak pernah Nabi buat, tak pernah sahabat buat, tak pernah ulama muktabar buat, tapi dibuat juga. Kerana mereka menjual nama haza min indillah. Ini di sisi Allah. Pasal guru kita bagi tahu. Daripada mana? Guru kita bermimpi. Tengok. Mimpi lagi. Ini hujah-hujah yang tidak ada dalil berdasarkan berprasangka saja. Allah kata, neraka welah kamu. Celakalah kamu yang menjual nama Allah, mengatakan Allah redha, Allah suka. Sedangkan dia rasa-rasa saja benda perkara ini. Golongan-golongan ini liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka menjual agama Allah, menjual kalau lain menjual sunnah Nabi. Tidak buat sunnah, dia buat perkara-perkara bidah, dia menjual. Untuk apa? Bihi, dengan dia jual perkara tadi, thamanan qalila, upah yang sikit saja. Kenapa upah sikit? Sedangkan banyak upah dia. Upah sikit kerana Allah nak bandingkan upah yang besar ialah upah akhirat. Bila amalan benar, Allah akan bagi pahala, maka pahala tak terhingga pergi ke hari akhirat nanti. Walaupun besar mana dunia, popular macam mana dunia pun, tetap Allah kata, thamanan qalila, sikit sangat harga kamu atas dunia. Kerana biar bergunung pun atas dunia tetap sikit. Pasal dunia hanya tempat cubaan. Dunia hanya sementara. Nak pergi ke hari akhirat, barulah dunia kita hebat, kekal. Bila Allah bagi syurga, tidak terhingga syurga, indahnya syurga kita. Semoga Allah membagi kita syurga firdaus untuk kita dan keluarga kita dan jemaah kita insya-Allah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah, neraka wilah bagi mereka dari apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, dan wawailul lahum, dan celaka bagi mereka mimma yaksibu, di atas amalan-amalan yang mereka kerjakan yang tak sahih pun mereka kata apa salahnya. Maka dia tak amalan-amalan yang mereka lakukan, mimma yaksibun, maka dari apa yang mereka kerjakan Allah kata celakalah. Semoga dah tahu dah dahsyatnya golongan-golongan Yahudi yang Allah laknat, dan ciri-ciri tersebut akan mengena kita seandainya kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai manual kehidupan kita di dunia. Kalau Al-Quran hanya kita gunakan untuk baca pada malam Jumaat atau bulan puasa saja, tidak mengambil pengajaran daripada setiap ayat yang Allah nak cerita Al-Quran, maka kita amat-amat jauh dikhawatiri kita termasuk golongan orang yang buta huruf Yahudi ini, hanya beramal dengan menyangkutkan amalan-amalan mereka dengan benda yang tidak ada dalil ataupun fakta ataupun sebarang bukti tadi. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.